Okay. Apa itu DNS? Domain Name Service. Itu adalah yang kita tengok hari itu. Apa dia buat? Dia translate daripada IP kepada full name, dan daripada full name kepada IP. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Mana? Okey. Ambil siapa-siapa yang nanti korang buka lab, lepas tu ambil yang DNS. Okey. So DNS server yang kita akan gunakan adalah kita gunakan Bind. Betul kan DNS tak buat lagi kan? Ya, sir. Okey. Betul. Right. So sebelum apa-apa kita buka try kita punya Ubuntu. Macam biasa sudo apt-get update. Okay. Dah settle tu. Kita nak tengok kita punya DNS server yang ada sekarang. So kalau dekat saya, kat rumah saya ni, kita contoh salah satu contoh dia, kita guna sistem di tolak resolve space tolak status. Okay. So ini saya punya status saya. Apa yang ada dalam saya punya cache. Okay. DNS saya, dan ini adalah saya punya current saya. Saya punya DNS saya adalah ini 8888 dengan 8888 8884. So saya menggunakan DNS Poldi ni. DNS Google. Sorry. Okay. So nak keluar Ctrl C ataupun kita nak tengok detail kita lagi. Yang lain kita boleh gunakan juga arahan net plan IP space leases. Okay. Kita tengok sebelum tu kita tengok ifconfig dulu. Okay, tak ada. So sudo, sebab saya punya ifconfig tak boleh guna lagi. Install net tools. Okay, kita install yang ni dulu. Sebelum dapatkan status untuk ifconfig, gunakan ifconfig. Okay. So kita dapatkan dulu IP kita. Kita nak tahu IP kita. Kita nak tahu kita punya internet kita guna interface apa. So kita bagi arahan if config. Okay. So nampak apa yang saya nak tengok kat sini adalah saya nak tengok saya punya interface. Interface saya nama ENP0S3. So apa yang kita nak buat, kita bagi arahan net plan. Sudo kat depan sudo net plan IP leases. Kita nak tengok status dia. Lepas tu apa dekat interface apa, kita gunakan ENP0S3. Okay. So IP kita adalah, IP saya adalah 192.244.
router saya, server address saya, next server saya, tengok DNS saya. Ini yang membuatkan saya boleh masuk mana-mana uh, mana-mana website lah. Ya. Right. So, sekarang ni macam mana dalam Linux uh, yang paling senang server DNS uh, yang biasa kita gunakan, kita panggil sebagai bind. So, salah satu contoh macam mana kita nak tengok status dia kan. Kita nak tengok bind saya ni, saya punya DNS ni dah berjalan ke tak, ya. Ada ke tak saya confirmkan DNS saya? DNS saya ni okey ke tak, ya. So saya nak tahu okey ke tak. Salah satu contoh cara dia, kita ada dua cara untuk kita nak gunakan, nak tengok kita punya DNS ni okey ke tak. Satunya kita gunakan arahan nslookup sudo. Saya rasa boleh kot. nslookup. Okay, kita cuba www.facebook.com. Okay, kita nak tahu apa alamat IP facebook.com. Okay, so dia akan bagi tahu 157.240.1335. Ini adalah alamat Facebook. Contohnya kita buka kita punya browser. 157.240.13.35. So dia akan buka Facebook. Okay. So itu contoh dia tadi, ya. Okay. So itu cara yang pertama, kita menggunakan arahan nslookup. Cara kedua, kita menggunakan arahan dig. So www. Let's say kita guna benda lain pula lah, google.com. Okay. So apa yang keluar adalah, kalau ini Facebook, dia keluar ini ya, pendek ya. Dia terus keluar IP dia. Tapi kalau dig, dia akan lagi detail. So apa yang dia keluar, dia akan query ini, dia akan keluarkan ini. So kalau google.com, cuba kita google.com, cuba kita main dig google.com, boleh tak? Sama juga. So kalau lah dalam Google tu ada lagi domain-domain yang lain kan, so dia akan bagi tahu banyak lagi IP-IP dia digunakan untuk apa dan sebagainya. So maksudnya saya nak kata kat sini, kalau nslookup, dia hanya detail dia tak berapa detail, ya. Tapi kalau kita gunakan dig, dia punya detail tu lagi banyak. Kita ada lagi detail yang kita boleh tahu daripada arahan-arahan ni kat sini, ya. Right. So ini adalah apa yang kita nak buat. Kita nak upkan satu servis yang boleh buat dua benda ni, dua arahan ni. Kita nak upkan satu servis yang boleh upkan yang boleh runkan dua arahan ni. Maksudnya orang boleh bila kita upkan DNS server, orang boleh berpandukan tanya kita apa IP untuk alamat-alamat sekian-sekian-sekian.
Okay, so ingat DNS server ada beberapa jenis. Satunya master, satu slave, satu forward, satu caching, kan? Ha. Yep. So apa yang kita buat sekarang, kita akan tanya, kan? So cuba pula macam mana kita arahan kalau kita nak tanya DNS server kita sendiri. Ya. So cara dia sama juga. Contohnya NSLookup. Okay. www.google.com, kita bertanya kepada kita menggunakan NSLookup, kita tanya kita punya DNS server kita, which is yang saya punya adalah Google punya DNS server. Tapi sekarang ni saya nak tanya kat diri sendiri. Cara dia adalah saya bagi arahan, saya nak tanya kat siapa? Saya nak tanya kat 127.0.0.1. So apa yang dia buat ni adalah saya tanya kat diri saya sendiri. So dia kat sini setakat ni dia takkan keluar apa-apa. So dia tunggu lama, saya Ctrl X ni. Okay, Ctrl Z. Nak stop ya. So dia tak dapat apa-apa sebab kita tak upkan lagi dana server kita. Okay. Nanti bila kita dah upkan kita punya, barulah kita boleh gunakan. Okay. Okay, first. Kita nak check dah ada ke belum DNS kita. So kita bisukan sudo systemctl list unit files. Alright. Okay. So bila kita buat benda ni, ini adalah apa yang ada dalam sistem kita. Okay. So kita kena tengoklah satu boleh cari ya. So kalau kita malas, Ctrl C, kita orang kata kecilkan lagi scope kita, sudo systemctl list unit files dash state sama dengan enable. Okay. So dia hanya listkan apa yang enable sahaja. Okay. So kalau kita tengok apa semua tu, tak ada apa-apa lagi kan. Kita punya bind tak ada. Okay. Ctrl C. Tak ada. Alright. Ini. Kalau kita nak tengok lagi detail, list unit file, kita pipekan dia. Grab, kita nak cari bind 9. Ada tak? Tak ada. Maksudnya kita punya servis tu tak ada lagi. So sekarang ni kita nak install. Okay. Sudo get install bind9 utils, right? So ini kita nak install, step kita nak install. Salah. Bind. Yes. Alright. So kita tengok sudo service bind9 start. Okay, sudo service bind9 sudo service bind9 status. Tengok status tu. Okay. So kita punya status kita dah up dan running. Right. So benda ni dah okey dah. Untuk save. Alright. So sekarang ni kita punya bind dah up. Cumanya kita tak configure lagi.
Okey. Sekarang ni kita nak configure dia sebagai forwarder. Forwarder DNS. Ingat lagi apa itu forwarder DNS? Kalau orang tanya dia, dia akan tanya DNS yang lain. Lepas tu DNS yang lain akan bagi tahu dia akan bagi tahu orang yang tanya dia. Itu je. So, kat mana kita nak configure dia? Kita masuk dekat sudo nano. Nak edit ke? Ingat kena ada sudo kat depan. /etc /mine /name config.options. Okay. So ini yang kita kena ubah. Nampak forwarder ni kan? Okay. Ingat yang slash ni, setiap slash yang kat depan ni adalah maksudnya comment. So apa-apa saja yang ada slash kat depan tu, sistem tak akan baca. Okay? So macam mana kita nak enablekan dia? Kita buang dia punya comment dia. Okay, folder kita letaklah kita punya IP. 8888 dengan, ingat semicolon dengan 8844. Okey. Apa ni? Ini adalah kita punya DNS Google. Kita boleh guna DNS lain juga. Dan kita boleh masukkan, tak ada masalah. Okey, lepas tu apa yang nak ubah? Pergi bawah sikit lagi. Okey. Biar yang kat sini kita ambil DNS validation auto. So kita tukarkan dia kepada yes. Right? So bila dah tu Ctrl X Y save kan dan exit. Enter, Ctrl X Y enter dan kita restart kita punya Pine. Server service Pine restart. Okay. So tengok balik status. Okay. So semuanya dah okay, dah loaded. Ozone loaded. Okay. Pasal kalau tadi dia ada unreachable. Kan? So yang ni semua dah okey dah. Kenapa? Sebab dia dah boleh tanya lah siapa yang kita nak tanya. Forwarder tu. Alright. So sekarang ni kita cuba balik. Kita cuba NS lookup balik. Sayalah. NS lookup www.google.com. Kita tanya siapa? Kita tanya di 127.001. Right? Terus dapat jawapan. Okay. So sekarang ni DNS server kita dah okey dah. Kita dah jadi forwarder sekarang ni. Dah cantik lah. Okay. So apa yang kita nak buat pula sekarang ni, yang kedua adalah kita nak jadi authoritative. Authoritative kita nak jadi master. Maksudnya kita nak pegang satu domain. Kita nak pegang supaya kalau apa-apa orang akan tanya domain tu dekat kita. Right. So kita nak pegang satu domain, namanya domain yang kita nak pegang tu adalah jtmk.poly. Alright. So kat mana kita nak ubah? Benda sama. Yang first benda sama juga. Kita buka nano, sudo nano, etc bind namecom.options. Okay. Right. Okay. So apa yang kita nak kena tambah? Kita nak tambah ni. Allow transfer none. Sebab apa? Sebab yang ni sebabnya kita nak bagi, kita tak nak bagi orang lain pegang kita punya ni. Allow transfer space dan tutup. Okay. So kita tak nak transfer kita punya data ni dekat orang lain. Kita nak pegang. Savekan dia.
Ctrl X, Y, enter. Right. Lepas tu, yang keduanya, oh, before we add a zone, we need to introduce a zone. Okay, kita nak introduce zone. So, kita kena buka satu lagi file. Benda yang sama name conf.local pula So, sudo nano /etc /mine /name conf.local. So kita nak addkan yang kita punya domain dalam kita punya local kita. Okay. So So apa yang kita nak ubah adalah kita buat satu lagi zone baru. Okay. jtmk.poly. Right. Dan kita bagi type kita master sebab kita je jaga. Right. So file kita kat mana file boleh ambil adalah dia akan ambil daripada /etc/bind/zones. Ini kita akan buat lepas ni. Cuma sekarang ni kita bagi link saja db.jtmk.poly. So apa yang kita buat basically kita bagi tahu DNS kita kita ni pegang satu domain jtmk.poly. So file dia kat mana? File dia boleh ambil dalam zone.db.jtmk.poly. Alright, so tutup semicolon. Alright, dah settle. Ctrl X, Y, save. Alright, selepas tu, okay, apa yang kita buat yang kedua pula adalah kita buat satu directory untuk yang tadi lah. Yang tengok yang ni kan, dalam bind tu ada zone, ada db.jtmk.poly. So, kita buat directory je. Sudo mkdir/etc/bind/zones. Right? Okay. Lepas tu sudo copy, kita copykan dia dah ada configuration dia, template configuration dah ada. So kita ubah je sebab kalau kita nak type banyak sangat. So apa yang kita buat, kita ambil template dia daripada /etc/mine /db.local db.local. Okay. Kita ubahkan, masukkan dalam /etc/bind /zones yang kita buat tadi kan, kita bagi nama db.jtmk.poly. Alright. Okay, so sekarang kita masuk dan kita ubah file tu. Sudo nano /etc/bind /db.jtmk zones db.jtmk.poly. Right. So ini apa yang kita ada. So ini yang template dia. So sekarang ni apa yang kita nak buat, kita kena ubah kita punya IP kita. Right. So apa yang kita kena ubah? Yang pertama sekali yang kita kena ubah adalah kita punya serial. So daripada 2 ni kita ubah kepada 3. Ingat setiap kali kita ubah ataupun kita copy file kita kan, make sure kita ubah. So maksudnya kalau kita ada pegang benda lain, kita kena tambah lagi jadi 4, 5, 6. So sekarang ni tadi 2, sekarang kita tukar kepada 3. Okay. Ini refresh rate dia, retreat, expire. Kalau orang dah berapa lama dia pegang, berapa saat, dia akan expired, negatif dan habis. So ini SOA.
Ingat lagi standard of authority. So apa yang ada dalam tu. Okay. Yang keduanya, yang kita kena tukarnya kat sini. So siapa yang pegang dia adalah name server 1 dot jtmk dot poly dot. So ini yang pegang. Orang ni lah yang pegang. Name server 1 ni adalah name server kita. Maksud kita namakan kita yang pegang untuk jtmk.poly ya. Okay, admin.jtmk.poly kita boleh letak je. Yang ni sebagai root lah. Nah, siapa pemegang yang kedua? admin.jtmk.poly. Ingat, setiap satu akhirnya kena ada titik. Okay. 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 Yang pertama sekali, alias in name server. So, apa name server kita adalah ns name server 1 ns1.jtmk.poly. Alright. Lepas tu record. Okay, kalau tengok kat sini saya spacekan kan. Ada titik bertindih tu. So ini semicolon ni, bila kita letak semicolon ni, dia tak baca, dia akan jadi komen kat line kat seterusnya. Okay. So saya tak letak lah. Okay. In IP kita, apa IP yang kita gunakan? Okay. Okay. So let's kita nak bagi tahu yang jtmk.poly IP ini adalah IP yang kita let's say satu website. Okay. Kita ada satu website. Macam mana saya okay, saya buka pin. Okay. Apa yang dia kata, cuba katakan kat sini kan. Dia macam ni. Ya. Okay. Tak cantiknya. Boleh lah ini PC kita. Ini PC kita. Ini PC server NS. Okay. Saya kata kat sini ini NS1. IP dia adalah 10.80.23.245. Okay. Dan sorry. 245. Okay. IP web apa? jtmk.poly. Okay. Setelah kita upkan satu website, IP dia adalah 10.80.23.245. Alright. So, yang ni kita buang balik. Apa saya buat ni? Saya mula. Okay. So, kita ada name server 1, which is s1.jtmk.poly. Okay, IP kita adalah 10.80.23.99. Alright. Ini saya nak bagi tahu kita configure dekat sini. Kita configure kat sini. So, apa yang kita nak configure? Kita nak configure supaya kita nak pegang alamat website ni 10.80.23.245. So, kalau orang tanya jtmk.poly apa? Dia akan tanya di server kita. Okay. Bila dia akan tanya server kita akan jawab, okay, untuk alamat website poly adalah 10.80.23.245. So, configuration dia
macam mana configuration dia. Kat sini lah configuration dia. NS1 JTMK. Okey, apa name server dia? Name server yang pegang dia adalah NS1 JTMK.poly. Alright. Dalam apa alamat IP dia? So, kita nak kena bagi tahu alamat IP website tu. Okay. So, kita boleh bagilah. So, alamat IP dia adalah 10.80.23.245. Sepatutnya kena dalam domain yang sama lah. Saya tukarlah. So, sekarang ni saya nak tengok kita tak guna. So, sebelum tu saya tengok dulu IP kita if config. Saya tak ingat dah. Okay, 192.168.244. Okay, so sepatutnya kita gunakan 192.168.2. Tadi adalah 44. Okay, so kita tukarlah. Let's say dia 52 IP dia. Right? So alamat IP AAA adalah IPv6 ya. So kita tak guna. Right? So kita bagi tahu alamat IP dia untuk website ni adalah jtmk.poly adalah 192.168.2.52. Sebagai contoh So alamat website dia www in alamat website ni pula benda sama juga 192.168.2.52. Right? Dan NS1 aduh tak cantik tadi in alamat yang pegang dia adalah barulah kita letak alamat kita 192.168.2. Apa tadi alamat kita? 44. Okay. Okay. So saya bagi tahu untuk kita akan bagi tahu ni adalah alamat untuk website jtmk.poly. Okay. Alamat dia pun yang ni je lah. Jugalah. Okay. Untuk name server, siapa yang pegang dia? Ini adalah apa yang pegang. Siapa yang pegang dia. Right. So sekarang ni dah settle. Ctrl X, Y, Enter. Right. Okay. Dah settle tu, kita check. Ada tak typo error? Sudo name check zone. Kita nak check zone kita jtmk.poly. Okay. Kat mana? Kat dekat /etc/mine /zone ada S ke? Ada S. zones.db.jtmk.poly. So dia akan bagi tahu configuration kita semua okey. Kita punya syntax semua okey. Kalau ada salah dia akan listkan dulu. Okay. Lepas settle tu ingat kita kena restart kita punya bind. So sudo service bind 9 restart. Okay. Tengok status. Biar kat sini tak bagi tahu. So tengok status tapi biasa saya akan tengok. Kalau merah ni, kalau hijau-hijau okey. Tak ada merah kat sini maknanya kita punya ni tengah running okey. Tak ada error sikit. Bukan tak ada error. Memang tak ada error lah. Maknanya semua dah load dan okey. Kalau ada merah maksudnya ada error. Warning okey lagi. Tapi kalau ada error, kalau tiba-tiba ada line merah kat sini maknanya ada something wrong. Kita kena tengok kat syntax apa kita salah. Ctrl C. Right. So dah okey. Sekarang kita cuba tengok. ns lookup
cuba type apa-apa saja. Kita nak cuba tengok. Ini jtmk.poly. Kita tanya 127.0.0.1. So, dia akan beritahu ini jtmk.poly. Kita punya origin kita adalah sini. Kita punya mail address kita admin.jtmk.poly untuk kita email kalau ada masalah apa-apa kan. Name server kita, siapa yang pegang dia, yang ni kita buat tadi, ns.jtmk.poly, dan nama jtmk.poly ni adalah IP dia adalah 192.168.252. So ini yang last kali yang saya nak. Untuk DNS, bila kita bagi arahan ni dekat IP lokal kita, dia akan bagi tahu apa yang kita tulis isi dalam sini, dalam zone db.zone ni. db.jtmk.poly dalam kita punya zone ni, dalam file zone kita. So ini yang dia akan pegang detail-detail dia. Right? Okay, cara lain kita cuba juga dig any jtmk.poly at 127.0.0.1. Salah, ada titik. So dia akan beritahu detail. Because sama juga. Okay, so kita buat sampai setakat ni sahaja. Yang bawah ni sebab kita tak configure lagi detail dia, so kita tak boleh nak masuk lah. So yang ni kita biarkan je. Yang ni kalau kita dah buat website sampai LAMP kan, kita dah upkan LAMP kita. Yang minggu lepas kita buat tu, cumanya saya dah delete saya punya LAMP. So tak boleh lagi lah. Kalau tak kita boleh terus bila orang buka je DNS, dia akan terus buka website kita. Tak apa, kita tak buat. Alright, so setakat ni ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada, okey. Okey, kalau okey, ini adalah hari terakhir untuk minggu ni. Lepas tu korang cuti kan? Minggu depan cuti kan? Ya, sir. Ya, sir. So selamat Hari Raya, selamat bercuti. Nanti kita naik balik, kita akan sambung terus dengan proxy. Lepas kita habis proxy, saya akan bagi PBT dan saya nak kamu saya akan bagi PBT, kamu kena present dan case study. Okay? So lepas raya nanti baru kita buat benda tu. Cumanya saya minta korang siapkan dulu keempat-empat lab ni. Apa tadi? Website, LAMP, DNS, Samba dan NFS. Empat-empat ni. Settlekan keempat-empat ni. Dah settle empat ni. Nanti dalam minggu ni saya akan upload juga tempat untuk hantar keempat-empat ni. Dan saya minta kalau boleh sebelum raya ni korang settlekan benda ni dulu. So kita ada kelas hari Khamis ni kan. So hari Khamis ni cuba tengok apa yang tak settle, cuba settlekan 4 assessment ni. Penting tu, besar markah tu. Boleh? Boleh, sir. Okay. Sir, Boleh, sir. yang NFS tu belum. Sebelum aja. NFS belum? Belum. DNS? DNS? Yang ni? Dah? Hari ni ya. Oh, NFS belum? Ya. Alah. Tak apalah macam tu. NFS belum ya? Saya tak sangka. Okay, tak apa.
NFS. Kelas kita hari apa Hari Khamis? Hari Kamis. Hari Khamis hari apa? Pukul berapa ya? Jam 12. Sekarang dah pukul 2.45. Kita hari ni kita 2 jam je kan? Kita 3 jam lah hari ni. Boleh lah. 3 jam, sir. 3 jam okey, tak apa. Ya. Saya teruskan dengan NFS boleh? Boleh, sir. Boleh Alright. Okay. Saya sambung NFS. Lepas tu so hujung hari Rabu ni tak perlu ada kelas lah. Saya bagi kamu rehat. NFS, right. Yeah. So tadi dah settle DNS. So apa NFS ni? NFS ni lebih kurang sama juga dengan Samba. Dia adalah file sharing. Cuma beza je konsep dia. NFS ni kita terus uploadkan file kita, kita terus setkan siap-siap file kita dekat kita punya desktop. Contoh macam display. Apa saya buat display Contoh macam saya nak tengok apa dia punya browser dia. Ni kan file manager kita adalah saya rasa tanda okay. So apa yang jadi dia contohnya dalam folder ni kita dah set siap-siap create folder. Dia macam kita buat satu link terus ke folder dia. Terus link ke folder server. So konsep dia saya tutup. Konsep dia shapes. Kita ada satu server NFS yang ni adalah client. Okay. So dalam server NFS server NFS client. So apa yang terjadi adalah dalam satu server ni kita buat satu folder. Okay. Lepas tu kita mountkan dekat server ni supaya kita bagi tahu supaya folder ni adalah untuk NFS. Okay. So dekat klien pula kita ada satu folder juga. So maksudnya dalam klien dan dalam server ada satu folder. Okay, satu ruangan. Cumanya apa yang berlaku adalah dekat server ni kita mountkan supaya klien ni akan buat satu link kepada file kita dekat sini. So apa-apa saja bila klien buka dekat komputer dia, kat folder dia, contoh macam saya ni kan. Saya buat satu folder ni, saya double klik folder ni, bila saya buka, apa yang saya buka adalah file dalam server sebenarnya. Dekat klien ni kosong. So berbeza dengan Samba, kalau Samba kita kena buka browser kan.
Kita kena buka file explorer untuk kita masuk terus dalam tu. Tapi kat sini dia dah siap-siap ada link. Kita tak perlu tahu apa IP dan sebagainya. Okay. So itu yang kita akan buat untuk DNS. Untuk NFS. Okay. So okay, cuba kita first kita cuba tengok apa network status kita. Sudo service networking status. Networking status tak boleh guna sebab kita gunakan network kita. So kita guna NetTools tadi. So kita terus kepada kita punya installation. Alright. Untuk installation kita akan install sebab bila kita nak bermain dengan NFS, apa yang kita kena ada? Kita kena ada macam saya tunjukkan tadi. Okay. Mana pin? Kita kena ada 2 server. Mana 2 Ubuntu kita nak kena upkan. Okay. Maksudnya kat sini saya upkan satu, lepas tu saya kena upkan satu lagi. Tapi untuk memudahkan, saya tunjuk konsep saya upkan satu, tapi dia akan jadi klien, dia pun akan boleh jadi server juga. Right. So, apa yang kita nak install kat sini adalah kita install sudo apt-get install NFS kernel server dengan port map dan NFS common. Okay. NFS kernel server adalah server untuk NFS, port map adalah untuk kita mappingkan kita punya NFS, dan NFS common adalah untuk klien. Klien kalau dia nak map kat server dia apa. So kita terus siap-siap kita install server, port map kita dan common untuk klien tu. So server kita ni boleh bertindak sebagai klien juga. Okay, so dah install. So apa yang kita kena buat? Kita kena buat satu directory untuk dekat server. Okay, so sudo mkdir/var/1. Ini kita buat satu folder dekat var. So lepas tu kita change on kan supaya tak ada siapa-siapa owner dia. Chown supaya semua orang boleh guna lah. Chown sudo /share. Right. Selepas tu barulah kita masuk kepada kita punya configuration. Configuration untuk NFS adalah dekat export. So sudo nano /etc/exports. Bila masuk dia akan ada kat sini. Okay. Dia dah bagi example tu pun kat atas ni semua. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita tengok Kita ambil satu je contoh.
Kat mana file yang kita buat tadi? Kita buat file kita dekat var share 1. Okay. Okay. So, apa IP kita? Kita nak sharekan kepada siapa? Okay. 192.168.2.44. 192.168.2.44 adalah PC server. Okay. Let's say saya nak bagi share dekat seorang je, 40 je. Okay. So itu je saya bagi. Lepas tu saya masuklah dia punya arahan dia rw read write sync /no underscore sub3 check underscore. Okay, saya tutup. Okay. Ini saja arahan saya. So, bila saya buat ni, saya nak bagi share kepada, saya nak bagi orang 2.40, saya nak bagi share kepada, saya nak bagi share folder saya, share 1 ni kepada 2.40. Tapi apa saya nak bagi kalau saya nak buat kepada siapa-siapa dalam network dia? Okay. So, cara dia, saya bagi kosong, /24. So, apa saya cakap kat sini adalah saya bagi semua orang dalam network ni boleh guna file share 1. Okay. Okay, read write maksudnya arahan kita bagi orang supaya boleh read dengan write. Synchronous, dia lawan dia adalah asynchronous. So, biasa kita akan buat sync. So, bila kita buka folder tu, kalau orang lain buka, kalau kita buka folder tu, apa yang berlaku, apa yang berubah terus dapat perubahan juga. Itu adalah synchronous. No subtree check ini adalah programming. Dari segi programming, macam mana cara disimpan data dia. So, bila kita buat no subtree check, dia akan lagi cepat lah. Dia tak check dia punya subtree. Right. Satu lagi, kita nak sharekan kita punya home. Right. Folder home kita. So, kita buat 192.168.2.0/24. Okay. So, read write sync. Okay. Ada yang baru, no root underscore squash. Okay. No underscore subtree check. Okay. Apa yang dimaksudkan no root squash? No root squash maksudnya kalau klien okay. Kalau dekat klien ni masuk sebagai root dekat PC dia, kan? So bila dia masuk folder ni, dia punya permission pun dekat sini dia boleh jadi root. So apa efek dia? Efek dia, kalau tiba-tiba dia nak ubah permission dekat dalam folder ni, ataupun dia nak upkan lagi ke dalam folder yang lain, dia boleh jadi macam tu. Tapi kalau dia root dekat sini lah. So, apa yang kita buat tadi adalah no root squash. Maksudnya kita bagi dia boleh buat apa-apa sahaja kat sini. Okay, dah settle, save, Ctrl X, Y, enter. So sekarang ni kita nak test kita punya configuration. Okey ke tak? Kita test config kita. So kita type sudo export fs space $a. So tak ada apa-apa. Maksudnya kita punya typo kita okey. Kita tak ada error. Okey, lepas tu barulah kita restart balik kita punya NFS system ctl restart nfs -kernel -server abc. Okey, dah. Okay. Lepas tu tengok status system ctl status nfs -kernel -server. Okey,
semua okey, aktif dan dia dah running. Control C. Right. Lepas tu, maksudnya kita dekat server kita dah okey. Macam mana kita nak tengok apa yang kita mountkan? Okay. So, ada beberapa cara. Satunya kita bagi arahan show mount.e. So, kita dah export yang dua ni. So, siapa-siapa saja dalam 182, dia boleh masuk dua-dua ni. Okay. Alright. So, ini adalah bahagian server. So, server dah settle. Sekarang ni kita masuk bahagian client pula. Kita bayangkan, andaikan ia dia untuk client. Belah ni adalah client, belah ni untuk server. Okay. So, apa yang kita nak buat? First, okay. First, apa yang kita nak buat? Kita kena install NFS command. System sudo, boleh cuba lah. System ctl nfs test command. Okay. Tapi sebab kita dah install ni, kan tadi kan kita dah install dekat server, dekat PC kita juga tadi. So tak ada masalah. Okay. So kita buat satu directory lagi, mkdir/var/nfs_share. Okay. ABC 1 2 3. Okay. So maksudnya kita buat satu folder dalam var, kita namakan nfs share. Okay. Lepas tu kita buat satu lagi folder, kdir/var/home. Sudo kat depan ni. Okay. Okay. Maksudnya kita dah ada dua folder tadi lah. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak mountkan folder ni, share ni, kita nak mountkan kepada yang server ni, dekat C ni, share 1. Okay. Kita nak mountkan NFS share yang ini, yang kita buat ni, kepada share 1. Apa maksud mount? Maksudnya kita nak linkkan lah. Kita nak linkkan dia. Okay. So, apa yang kita gunakan adalah kita gunakan arahan sudo mount .t nfs okay, 10 ini apa IP dia, kita kena tengok IP server kita. Saya tak ingat lah. 192.168.2.44. Okey. 192.168.2.44. So, okey. Maksudnya kita nak mountkan dekat server kita, dekat IP ni 192.168.2.44 ni PC kita server. Titik bertindih kat mana? Okey, /var/share1. Okey. Ini adalah lokasi kat mana kita nak mount. Kita nak mountkan ke mana dalam PC kita. So kita dah buat tadi ya. /var/ ada slash ya kat depan. /var/nfs_share. Okay. Enter. Okay. So satu lagi kita buat 44 home. Directory home. Dan var home. Okay, settle. So, maknanya kita dah mountkan dua-dua ni. Nak tengok berjaya ke tak kita mount dekat klien ni, arahan kita bagi df space $h. Df -$h. Okay. Sorry. Space $h.
df space $h. Okey, apa yang kita tengok? Tengok bahagian ni. So kita dah upkan 2 file sharing kita. Dekat var, ni adalah dekat server kita, yang ni pun dekat server kita, yang kita linkkan dia. Okey. Itu adalah satu cara. Satu cara lagi kita nak tengok, kita tengok mount mount space $t NFS. NFS. Yang ni tak ada keluar apa-apa. Okay. Okay. Lepas tu, cara kita nak tengok, dia kata suruh cuba masukkan file ni. Dia suruh touch. Touch sebenarnya apa yang berlaku. Kita tengok, buka balik kita punya ni. Okay. So, tengok file kita kat mana? File kita yang kita baru buat tadi adalah dekat var NFS share. So, tengok saya masuk kepada var. Okay. So, ada NFS share kat sini. Okay. So, saya buat satu file. Tak boleh nak create file. Kenapa? So, kita tengok balik. List space $LA slash var. Okay. Alright. So, share one. Tengok kat sini dia punya permission dia. Sebab yang ni semua orang boleh read, ada hanya boleh write, read sahaja. Sorry. RWX, so user boleh RWX, RW, R read, dia boleh execute, dan read dan execute. Ada dengan group dia hanya boleh buat macam tu ya. So cara dia adalah kita kena tukar permission NFS share kita. Chmod NFS share. Sorry. S_ share. Okay. 777 NFS share. /var /NFS share. Sudo kat depan Okay. So kita list balik. Saya tengok NFS share kita dah okey. Okay. Cuba kita masuk. Boleh ke tak? NFS share. Dah boleh. Okay. So, apa yang berlaku kat NFS share ni? Cuba kita tengok. Kita linkkan, ingat. Kita linkkan dekat share one tadi kan? Dah ada share one. Okay. So, kita create folder lagi. SSS. Dekat share one. Okay. Dekat NFS share pun dah ada SNF. So, itu yang dimaksudkan dengan NFS. Bila kita buka je folder dia, file tu dah ada. Tapi kalau pasal kalau kita buka je folder, file tu dah ada. Kalau kita gunakan Samba, kita kena type kat sini kan.
So kita kena tarik 192.168 dot bla 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 bla. Kan? Kita kena masukkan IP dia baru kita buka. Maknanya benda tu tak ada kat sini. Tapi dekat kalau kita gunakan NFS, ya, file tu terus ada di dalam, siap-siap dah ada. Kita terus dah buat link kat dalam sini. So contoh inilah. File system kita tengok, kita letak tadi dekat var. Kita dekat NFS share. Okay. So benda tu dah ada kat sini. Okay. Okay, so itu adalah untuk NFS share. Ada soalan? Tak ada, sir. Okay. So, apa saya nak cakap lagi? So, saya rasa okey kot. Nanti saya appkan ke empat-empat ni. Untuk NFS share ni, apa yang korang kena tunjukkan adalah korang kena tunjukkan mount korang. Mana terminal saya pula? Dah hilang lah. Saya tutup tadi. Okay. Korang kena tunjukkan mount. Okay. Ataupun df space $h korang. Korang kena tunjukkan benda ni. Dah ada. Hasil akhir dia, kamu just screenshot je dua ni. Ataupun mount space $t space nfs. Bukan tadi. Tak boleh ni. Mount home. Sorry. Gunakan df space $h saja. Ambil senang. Okay. Dapat dua benda ni. Settle. Boleh? Boleh, sir. Kalau lab yang lain, sir? Lab yang lain nanti saya akan bagi tahu dekat arahan-arahan dia juga. Okay? Okay, sir. Okay. Alright. Ada soalan-soalan lain? Fatin ada tak? Fatin? Tak ada. Tak ada. Okay. Alright. So, selamat Hari Raya saya ucapkan. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi selepas Hari Raya. So, dalam minggu ni, settlekan empat-empat lab ni. Alright, terima kasih. So, kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.